yang kedua. Okey, so soalan daripada bab 2 ni kita akan sambung dengan bab 2, kemudian diteruskan dengan bab 3, kemudian kita ada bab 4, okey, serta yang terakhir kita ada bab 5. Bab 5 belum ada lagi. Nanti cikgu bagi. Okey, so kita ada bab 2, 3 dan 4. Baik, kamu fahamkan okey teknik cikgu macam mana, iaitu okey, sambil kita menjawab soalan, sambil itu cikgu memberikan penambahan maklumat supaya kamu boleh ingat lagi. Daripada mana soalan ini, tentang apa soalan ini, itu paling penting. So kita bukan nak tahu jawapan saja. Kita nak tahu maklumat apa daripada setiap soalan tu. Okey. Boleh Okey, baik. So kita mulakan soalan daripada bab 2, iaitu kebangkitan nasionalisme. Dan kita lihat soalan yang pertama ini. Okey. Baik, sedia kita mulakan soalan yang pertama, iaitu maksud nasionalisme. So kalau kita lihat, yang manakah berikut berkaitan dengan maksud nasionalisme? Okey, iaitu ada yang telah menjawab. Jawapannya adalah ya. Okey, perasaan. Ingat kata kunci dia ada perasaan cinta akan negara. Okey, dan perjuangan menentang penjajah. Okey, jadi bila kita pilih 3 dengan 4, itu jawapannya D. Okey, bukan pembinaan negara bangsa, bukan melahirkan identiti bangsa. Nasionalisme ialah perkataan perasaan. Tetapi harus ingat, kadang-kadang dalam jawapan dia ada tulis apa tahu? Perasaan negara. Perasaan negara je tak cukup. Dia mesti ada perkataan cinta. Dan cinta itu pentinglah. Betul Betul. Alhamdulillah. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Soalan nombor 1 D, soalan nombor 2. Baik, apakah prinsip yang dipopularkan dalam karya Two Treatises of Government oleh John Locke, seorang ahli falsafah Inggeris. Okey, dalam Two Treatises of Government ini, dia punya kepentingan, apakah prinsip yang dipopularkan oleh John Locke ini adalah iaitu adakah si demokrasi berparlimen atau raja berperlembagaan. Okey. Baik. Jawapannya apa? Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Okey, tak apa. Okey, cikgu akan bantu kamu, iaitu cikgu akan buka buku teks sejarah tingkatan 4 supaya kamu betul-betul clear kat mana. Dan sebab cikgu tahu bahawa kalau kamu sendiri nak buka buku teks tu memang tak Okey, bukan nak kutuk tapi memang kalau nak buka buku teks tu memang tak rajin cikgu. Dah agak dah korang semua kan. Memang tak rajin. Jadi cikgu faham kan. Bukannya malas kan. Bukan malas tapi tak berapa rajin. Baik. Jadi jadi kita boleh lihat tentang John Locke ini. Okey, baik. Kerja pergi sekolah. Tak suka raja kan? Ya, okey. Jom kita tengok. Okey. Baik, sebenarnya dia begini. Ni John Locke, ahli falsafah Inggeris, di muka surat 24 tu. Okey, kalau kamu tengok, John Locke ini, kalau kita lihat, telah menghasilkan karya Two Treatises of Government yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. You see? Raja berperlembagaan. So bukan demokrasi berparlimen, bukan. Raja berperlembagaan. So dia menolak konsep raja berkuasa mutlak. Jadi di sini kita dapat jawapan. Raja berperlembagaan confirm raja berperlembagaan. So jangan tanya pasal rambut dia yang panjang. Ini bukan rambut dia, ini rambut palsu. Rambut palsu. Jadi jawapannya betul. Jawapannya adalah B Bukan C, bukan A. Bukan C, bukan A. Jawapannya adalah ialah B, iaitu raja berperlembagaan. Take note benda tu. Ingat,
John Locke tentang Raja Berperlembagaan, bukan demokrasi berparlimen. Baik. Okey. Soalan yang ketiga. Kita lihat di sini perkembangan nasionalisme di Asia. Persamaan nasionalisme di India, China dan juga Jepun. Okey. Adakah membentuk negara bangsa, memulihkan budaya dan agama, menamatkan penjajahan kuasa asing ataupun juga memulihkan kuasa golongan bangsawan. Okey. Di India, okey. Ingat saya tembak je. Okey. Ingat di India penjajah dia siapa? Penjajah dia ialah British. Okey. Jawapan dia C, cikgu kan? Di China, okey, penjajah dia ialah Manchu. Okey, dinasti Manchu. Okey. Dinasti Manchu. Manakala di Jepun, dia belum dijajah lagi. Belum dijajah lagi, tapi khuatir, Jepun khuatir. Okey, untuk berlaku. British. Ya, British akan menjajah. Jadi di sini kerana apa? Persamaannya adalah untuk menamatkan penjajahan kuasa asing. So take note benda tu. Okay, menamatkan penjajahan kuasa asing. Okay. Jadi kita kenal bahawa di India diorang nak menentang British. Di China mereka nak menentang dinasti Manchu. Di Jepun telah memulakan imperialisme sebab apa? Sebab khuatir British akan menjajah Jepun. Jadi dia nak memodernkan. So itu semua nak untuk apa? Menamatkan penjajahan kuasa asing. Boleh faham Kalau tak faham, boleh bagi tahu. Cikgu akan memberi penerangan. Okey. Baik. Soalan yang keempat, kita lihat soalan keempat, iaitu berkaitan dengan apakah matlamat yang diperjuangkan oleh Jose Rizal. Ingat sebutan dia bukan Jose, sebutan dia adalah Jose Rizal. Dalam gerakan propaganda yang dipimpin beliau, apakah matlamat beliau? Iaitu adakah melancarkan revolusi? Tidak. Menuntut kemerdekaan? Lagilah jauh. Ataupun adakah taraf hidup rakyat Filipina dipulihkan? Atau sebenarnya dia nak Filipina menjadi sebahagian wilayah Spanyol? So jawapannya adalah iaitu D. Ingat Jose Rizal sebenarnya untuk gerakan propaganda ada dua matlamat. Gerakan propaganda ada dua matlamat matlamat dia. So cikgu buat kat sinilah. Matlamat dia yang pertama, pertama iaitu matlamat dia untuk apa? Menuntut hak orang Filipina hak orang Filipina sama seperti orang Sepanyol. Itu yang pertama dia tuntut. Hak orang Filipina sama seperti orang Spanyol. Itu satu. Dan yang kedua, apa yang dituntut iaitu Filipina Filipina sebahagian wilayah Sepanyol. So ini yang kamu kena clear. Apakah yang dituntut dalam tuntutan ini? Jose Rizal ini. Supaya kamu jelas. Alright. So dua tuntutan ini hak orang Filipina sama seperti orang Spanyol, Filipina menjadi sebahagian daripada wilayah Spanyol. Right. Namun begitu kita tahu bahawa Jose Rizal telah ditangkap dan sebenarnya Jose Rizal telah pun menjalani dan telah dihukum bunuh dan kemudian digantikan oleh siapa? Siapa ingat lagi? Digantikan oleh Andres Bonifacio. Bonifacio Andres Bonifacio. Kemudian Andres Bonifacio pun gagal. Digantikan pula oleh Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Berbelit-belit nak sebut nama dia orang ni kan. Baik. So nombor 4 adalah D. Baik. Nombor 5 kita lihat di sini. Baik. Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainun Munshi Sulaiman, Zainal Abidin Ahmad. Apakah peranan tokoh di atas? Soalan dia, apakah peranan tokoh di atas dalam pergerakan nasionalisme di tanah air?
Adakah mereka mengasaskan pertubuhan politik, menggalak pendidikan Inggeris, penyalur maklumat dan penyebar berita, atau menghasilkan penulisan kreatif dan akhbar? Okey, adakah C? Okey, Abdul Rahim Kajai ni siapa cikgu? Abdul Rahim Kajai inilah yang menulis buku. Hajar Zainun pun menulis buku. Zainal Abidin ataupun Za'abah ini pun penulis Ini buku. D lah jawapan dia. Apa dia? Jawapan dia mesti D. Jawapan dia mesti D. Tapi Vinesh, ada orang jawab C. Penyalur maklumat dan penyebar berita. Acana tu. Tu. Okey. Baik, semua dah kelakar kan. Baik, tak apa. Cikgu bantu kamu untuk clear. Untuk clear ya. Baik, untuk clear kalau kita lihat ini masih lagi dalam bab 2. Okey, iaitu nasionalisme di negara kita. Baik. So kalau kita lihat di sini, inilah dia. Nampak tak? Di negara kita. Okey, iaitu kesedaran tentang nasionalisme. Kita tengok dulu di negara kita. Okey, so kamu lihat di sini iaitu kesedaran ini kemudiannya diteruskan melalui penulisan kreatif dan akhbar yang digerakkan oleh individu seperti Za'abah, Abdul Rahim Kajai dan juga Hajah Zainun Munshi Sulaiman. Dan juga Fatimah Yaakob. So bermakna Za'abah, Abdul Rahim Kajai dan Hajar Zainun ini menelusi penulisan kreatif dan akhbar. Okey. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah D. Jawapannya adalah D, iaitu menghasilkan penulisan kreatif dan akhbar. Baik. Kalau katakan penyalur maklumat dan penyebar berita, kalau penyalur maklumat dan penyebar berita bukan individunya, tetapi jenis-jenis akhbarnya. So penyalur maklumat dan penyebar berita ni siapa? Contohnya apa? Contohnya majalah Al-Imam, kemudian Fajar Sarawak, atau mungkin juga Utusan Melayu. Maknanya nama-nama majalah dan akhbar. Itu baru penyalur maklumat dan penyebar berita. So itu perbezaan kalau penyalur maklumat dan penyebar berita, jenis akhbar dia dan majalah. Kalau menghasilkan penulisan kreatif dan akhbar, individu itu. Okey, Abdul Rahim Kajai, Hajar Zainul Munshi dan juga Zainal Abidin Ahmad. Boleh faham Boleh faham Alright, baik, good. Baik, yang lain-lain tu jangan diam sangat. Kalau agak-agak ada soalan nak tanya, tanya. Jangan kau diam aja. Jangan kau diam aja. Ingat, risau pula cikgu. Risau. Baik. Soalan ke-6. Berdasarkan maklumat di bawah ini, hasil penulisan kreatif Pak Sako, penulisan kreatif Putera Gunung Tahan, Anak Mat Lela Gila. Sebenarnya Anak Mat Lela Gila ada perkataan gila. Bagaimana hasil kesusastraan tersebut memberi kesedaran nasionalisme di tanah Melayu? Bagaimana? Okay. So bagaimana? Iaitu dengan cara apa? Adakah penulisan ini telah menyindir penjajah atau menegur campur tangan British atau mengkritik dasar pemerintahan British atau mengingatkan kepentingan kebebasan? Yang mana satu? Yang jelas cikgu boleh bagi tahu satu jawapan, iaitu jawapannya apa? Iaitu yang D ni memang betul. Mengkritik dasar pemerintahan British. Apa lagi satu? Okey. Adakah nombor 2 atau adakah nombor 4? Nombor 4. Nombor 4, mengingatkan kepentingan kebebasan. Okey. Cikgu, soalan ini yang mana? Allah, soalan ini dalam buku teks Putera dalam 2.6 tu. Putera ni Rian. Putera Gunung Tahan dan Anak Mat Lela Gila. Nampak tu. Penulisan kreatif. Iaitu kita menceritakan tentang keperitan hidup bangsa. So karya Pak Sako ini menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Ambil kau. Jadi apa maksudnya? Maksudnya cikgu-cikgu pun salah. Lupa dah.
Okey. So lupalah kan. Yang bahagian bab 2 ni memang lupa. Lupa sikit sebab dia terlalu banyak. Tapi tak apa, kita sama-sama bantu Sama-sama bantu. Cikgu pun manusia juga kan. Okey, baik. So bermakna nombor 3 cikgu salah lah. Nombor 3 cikgu salah kan. Okey. Ya, walaupun cikgu seorang cikgu kan, kadang-kadang kesilapan fakta pun berlaku. Okey. Baik. So, jawapan sebenarnya ialah menyindir penjajah dan mengingatkan kepentingan kebebasan. 1 dan 4 kau. 1 dan 4 rupa-rupanya. Jawapan saya betul. Betul. Okey. Baik. Ya, betul. Jawapannya adalah B. Okey. Kadang-kadang sebab itu, okey, kita kena kerap apa tahu? Kerap kalau kamu buat latihan, confuse, cikgu yang confuse. So kita kena back to the buku teks. Kita tengok point dia kat mana, supaya dia lagi jelas. Lagi kerap kita buat, lagi kita ingat. Lagi kita ingat. Almaklumlah, buku fakta kan. Kalau kamu tengok bukan sahaja cikgu sejarah, kalau kamu tengok profesor sejarah pun kadang-kadang dia mengulang balik. Bila orang tanya, oh ya ke? Saya rasa dia kat sini. Sekejap saya rujuk balik pada buku ya. Betul. Memang memang tertulis dalam ni, memang karya ini berkata bahawa tahun ini berlaku ini. So even profesor pun akan rujuk. Jadi takkanlah cikgu tak rujuk kan? Ya. Baik. Baik, itu berkaitan dengan soalan yang ke-6. Okey. Jadi ada yang bertanya, habis cikgu, kalau kita orang ni rujuk pada buku teks bolehlah? Apa pula tak boleh? Bolehlah, korang rujuklah buku. Tak ada masalah, rujuklah pada buku teks. Kecuali exam. Kecuali exam, yes. Itu je. Okey. Baik. Soalan yang ke-7. Okey, jom kita tengok soalan yang ke-7. Okey, apakah pemikiran yang telah diketengahkan oleh akhbar di Indian dan Indian Pioneer yang dikeluarkan oleh masyarakat India? Pemikirannya apa? Adakah isu pendidikan atau soal kesatuan sekerja atau keadilan sosioekonomi ataupun juga perpaduan kelas menengah? Okey. Cuba tanpa merujuk kepada buku teks, agak-agak kamu jawapan dia kat mana? Okey. Yang mana satu? Okey. Tapi kalau kita boleh buang antaranya kita boleh buang kita boleh buang D. So sebenarnya kalau kita boleh ambil iaitu pemikiran ini iaitu tentang keadilan sosioekonomi. Maknanya keadilan dari sudut kegiatan ekonomi. Okey, kenapa orang India asyik duduk di kawasan estate getah saja? Kenapa tak ada yang dibawa ke bandar untuk bekerja di kawasan bandar? Kenapa mesti diletakkan di estate? Jadi kalau kita lihat, adakah itu betul jawapan dia, cikgu? Ya, kalau di muka surat 38 tu memang betul. Okey, iaitu 36, 37 dan 38. Okey, 38 ni. Ni dia. Okey. Nampak? Kalau ikutkan kita betul. Tapi rupa-rupanya pelik kan? Akhbar di Indian dan juga Indian Pioneer memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India. Nampak tak? Okey. Kita macam kenapa dia? Okey, nampak tak di sini? Kekeliruan-kekeliruan yang kita kena clear. Kan? Betul. Kita anggap ini mesti di Indian Pioneer. Okey, kita tak terfikir pun tentang kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India. Padahal, kalau kita lihat yang lain itu, dia memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India. Itu adalah dua akhbar, iaitu apa? Tamil Nesan dan juga Tamil Murasu. Maknanya kalau dua akhbar, Tamil Nesan dengan Tamil Murasu,
memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India. Tapi kalau di Indian dan Indian Pioneer untuk kepentingan perpaduan masyarakat kelas menengah India. Nampak tak dia berbeza? Kalau dalam satu fakta begini pun kita dah keliru. Ada dua fakta kat situ. Okay. Malah ada yang ketiga iaitu Tamil Nesan ini pada awalnya diterbitkan oleh peniaga India melaporkan perkembangan di India, okay, dan juga kepentingan sosiopolitik masyarakatnya. Nampak tak? Ada tiga jenis media kat sini. Tamil Nesan dan Tamil Murasu, politik dan sosial masyarakat India. Indian dan The Indian Pioneer untuk masyarakat kelas menengah India. Kemudian Tamil Nesan untuk perkembangan di India. Kita biasa pukul rata kan? Tiga-tiga ni, cerita pasal kepentingan politik dan sosial. Silap. Nampak tak? Jadi, so kita pun silap. Sebenarnya jawapannya adalah, memang betul jawapannya adalah D. Okey, perpaduan kelas menengah. Nampak tak? Okey. Jadi, kita lupa tentang fakta-fakta yang kecil-kecil macam ni. Macam, rasa macam apa? Rasa macam dipukul ke? Rasa macam, banyak lagi aku tak tahu ni. Ke macam mana? Okey. Okey. Tak apa. Okey, tak apa. Take note. Alhamdulillah, kita dah nampak. Kan? Daripada kalau kita tak nampak, kan? Nasib baik kita jumpa. Iyalah. Nasib baik jumpa. Kalau tak jumpa, kan? Sampai kesudah kita anggap benda tu sama. So, okey, hargainya. Okey, hargainya. Okey. Exam nanti bye-bye. Kan? Tapi bila kita dah jumpa, alhamdulillah lah. Kita dah tahu. Baik, soalan nombor 8. PASPAM telah ditubuhkan pada tahun 1934 di Pulau Pinang. Apakah matlamat penubuhan tersebut? Okey, PASPAM. Okey, iaitu tentang apa? Okey, pertubuhan penulis kalau tak salah cikgu ya. Tentang PASPAM ni. Okey, iaitu tentang apa? Okey, ada yang kata C, memperjuangkan pengajian tinggi. Ya ke? Okey. Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia. Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia. Kalau PASPAM ni Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia. Okey. So cikgu boleh tulis persaudaraan. Okey, Sahabat Pena. Pena Malaysia ke? Okey. Pena Melayu kot. PASPAM. Baik. Jadi bila ada persaudaraan, adakah memperjuangkan pengajian tinggi? Kalau bagi cikgu teka jawapannya ialah B. Iaitu menggalakkan ahlinya bersatu. Sebab ada perkataan persaudaraan. Macam mana yang lain? Baik. Tak acceptable. Menggalakkan ahlinya untuk bersatu, bertukar-tukar pendapat. Jadi acceptable Jadi kalau kita lihat untuk muka surat 40 kat sini, iaitu persaudaraan sahabat pena. Ahlinya bersatu. Di sini ahlinya bersatu dan juga bertukar-tukar pendapat. Jadi jawapannya adalah confirm jawapannya adalah B, menggalakkan ahlinya bersatu. Okey. Baik, nombor 8 adalah B. Baik. Nombor 9. Kesan perkembangan nasionalisme. Apakah dasar yang diperkenalkan British bagi mengembalikan kuasa Sultan, Residen dan Majlis Mesyuarat Negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1886? So, apakah dasar yang diperkenalkan British bagi mengembalikan kuasa Sultan? Adakah dasar kolonialisme atau dekolonisasi atau dasar desentralisasi atau dasar pemusatan kuasa? Okey. Jadi apakah dasar yang diperkenalkan? Okey. Tanpa refer buku, okey.
Dasar kolonialisme ni, ini salah. Okey, dekolonisasi mungkin. Desentralisasi mungkin tak. Pemusatan kuasa mungkin tak. Jadi cikgu rasa jawapan dia B. Dasar dekolonisasi. Jadi kalau kita lihat kepada buku, tanpa refer buku, tak apa. Kalau tanpa refer buku, biar cikgu buatkan. Korang tengok aja. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, berkaitan dengan muka surat 42 kan. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, memperkenalkan langkah British memperkenalkan dasar desentralisasi. Mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan. Dasar desentralisasi ini cuba mengembalikan kuasa Sultan, Residen dan Majlis Mesyuarat Negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Nampak tak? Cikgu pun pening lah diorang ni. Tahu sebab apa? Di sini tulis Negeri Melayu Bersekutu, pembentukan Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896. Soalan kata 1886. Mana satu ni? Beza 10 tahun kot. Mana satu ni? 1896 ke 1886? Kan? Oh, hai. Nampak tak? Fakta sejarah ni kadang-kadang menakutkan. Tapi kalau kita Macam nak tak boleh percaya dah. macam tak boleh percaya dah. Mana satu? Tak perlu jawab cikgu. Tak. Bukan kita masalah nak jawab atau tidak. Tapi kita nak cari kebenaran. Kita mesti ada minat nak cari kebenaran. Yang mana satu Macam sebenarnya? kita cari dalam Google. Okey, yang mana satu? Tak perlu sebab kita sebenarnya tentang Negeri Melayu Bersekutu apa semua, tentang Negeri Melayu Bersekutu dan tidak bersekutu, kita pernah belajar semasa tingkatan 3 dulu. Betul? Jadi kita rujuk kepada buku teks tingkatan 3 dulu. Apa susah? Okey. Jom kita lihat kembali tentang buku teks sejarah tingkatan 3. So kita rujuk pada buku tingkatan 3. Okey, ini buku tingkatan 3. Okey. Baik, so ini negeri-negeri Melayu bersekutu. So okey. So okey, mengimbau kenangan ke? Okey, mengimbau kenangan ke? Oh, ini buku tahun lepas aku tengok ni. Mengimbau kenangan tak? Okey. Okey. Mengimbau kenangan. Okey. Memories bring back okey. Baik. Kita lihat di sini tentang sistem 2 tahun lepas dah ni. Ya, betul Ina Sofia. Okey. Pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey. Ini lagi kelakar. Nampak tak? Okey, British mengukuhkan kuasa di Perak dengan membentuk Negeri Melayu Bersekutu melalui Perjanjian Persekutuan 1895. 95 lah pula. Yang mana satu? Iaitu Negeri Melayu Bersekutu juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Jadi jawapannya 1896 lah. Bukan 1886. 1896. Jadi itulah. Bermakna soalan ini dia punya tu salah lah, 1886. Sebab cikgu terfikir tentang soalan tu, ada satu soalan tu, soalan trial baru-baru ni. Dia kata terkukur 1909 dengan terkukur 1876. Cikgu cakap kenapa 1876 sepatutnya 1896. Terkukur. Nanti kamu belajarlah tu. Terkukur ada kan? Terkukur. Yelah. Buku teks sejarah tingkatan 4 iaitu bab yang bab 3. Kau ingat tak bab 3 ni? Kat sini. Bukan. Cerita terkukur tu. Terkukur tu yang ini. Cikgu tunjuk Yang ni. Bab 3. Okey. Ya. Burung terkukur. Nampak cerita terkukur ni dalam sejarah tingkatan 4? Okey, terkukur.
Iaitu cerita Tekukur. Terdapat rujukan jelas kepada Tekukur nombor 1874 dan Tekukur nombor 1909. Okey, iaitu tarikh penting negeri Melayu dikuasai oleh British. Kalau 1909 cikgu tahu, iaitu tentang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri Melayu tidak bersekutu. 1874, cikgu fikir kenapa 1874? Rupa-rupanya Tekukur nombor 1874 iaitu nombor tahun bagi negeri yang mula-mula dijajah oleh British dalam negeri Melayu bersekutu. Negeri apa 1874? Iaitu negeri Perak. Nampak tak ni? Okey. 1874 di negeri Perak. Sebab negeri Perak menerima residen yang pertama. Okey, 1874. Oh, sistem residen diperkenalkan pada tahun 1874. Jadi itulah, nampak ni? Perjanjian Pangkor 1874. So, bermakna cerita burung Tekukur ini berkaitan dengan negeri yang mula-mula dijajah oleh British, iaitu negeri Perak. Okey. So, mungkin kamu agak boring sikit. So, jangan marah. Bukan bukan nak bawa kamu drag, tetapi untuk bersama-sama menilai dan mengulang kaji fakta. Okey. Baik. So, nombor 9 jawapannya adalah dasar desentralisasi. Baik. Apa maksud dasar desentralisasi? Okey, dasar desentralisasi ini adalah kata lawan bagi centralize. Contoh begini. Okey, zaman dahulu, okey, so kita tahu ada governor. Okey, governor British. Okey, so pada waktu ini governor British, kemudian dia akan, setiap negeri ada sultan. Okey, contoh Sultan Perak, kemudian juga sultan, sultan Sultan Pahang, kemudian juga ada sultan Selangor. Okey, yang dimasukkan sentralisasi, sentral yang dimasukkan sentral itu apabila kat sini semua sultan-sultan ini apa-apa pun kena rujuk kepada governor British. Apa-apa pun kuasa mesti rujuk kepada governor British. Itu pemusatan kuasa. Tapi bila desentralisasi, bermakna dia tidak berlaku begitu. Iaitu governor British telah memberikan kejap. Governor British telah memberikan kuasa kepada Sultan Perak, Sultan Selangor dan Sultan Pahang. So kalau ada orang-orang di bawah, rakyat di bawah, pembesar di bawah nak buat keputusan, dia hanya perlu tanya kepada Sultan Perak saja. Contoh, Sultan Perak akan terus bagi jawapan. Okey, tanya pada Sultan Selangor terus bagi jawapan. Okey, tanya pada Sultan Pahang terus bagi jawapan. Ini dipanggil desentralisasi. Maknanya bukan lagi pemusatan kuasa, tapi dia memecahkan kuasa itu. So, governor British berikan kuasa itu kepada Sultan Perak, Sultan Pahang, Sultan Selangor. So, itu desentralisasi. Kalau sentralisasi, kalau ada apa-apa nak tanya, Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Pahang kena rujuk kepada governor British. Itu sentralisasi. Boleh faham tak perbezaan itu? Sentralisasi dan desentralisasi. Boleh faham tak? Sentralisasi datang daripada perkataan central. Central tu pusat. Oh, central tu maksudnya siapa yang berkuasa. Ya, siapa yang berkuasa. Kalau decentral, maknanya dia lepaskan pemusatan kuasa itu, dia lepaskan balik kepada bawahan. Itu decentralize, decentral, center. Kan center kan pusat kan. Jadi centralized maknanya pusat kuasa. Decentralized, bukan pemusatan kuasa, kembalikan kuasa kepada orang bawahan. Baik. Boleh faham situ? Jelas tak? Jelas tak desentralisasi? Jelas Okey, baik. Ada yang tanya tentang dekolonisasi. Dekolonisasi ni tentang berkaitan dengan sama juga kes dia.
Okey, kolonisasi dan dekolonisasi ini kita kata sebagai sesuatu yang berbeza. Okey, dekolonisasi ni macam ni. Okey, dulu okey, iaitu kita kata sebagai diskolonisasi adalah okey. Baik, kita ambil perkataan ini, kolonisasi. Kolonisasi bermaksud apa? Penjajahan. Okey, ataupun peluasan kuasa. Okey, ke atas okey, wilayah okey, lain. Untuk apa? Untuk kepentingan tertentu. Okey. Itu tentang kolonisasi. Tapi kalau dekolonisasi, okey, dekolonisasi ya, dekolonisasi, iaitu apa? Iaitu melepaskan, okey, tanah jajahan kepada penduduk tempatan, penduduk tempatan semula, okey, semula, untuk ditadbir sendiri. Itu perbezaan kolonisasi dan dekolonisasi. Boleh faham? Colonize, menjajah. Decolonize, lepaskan tanah jajahan. Itu je beza dia. Okey, faham tak wahai para pelajar yang berbilangan 31? 31. Kan? Faham jadi itu perbezaan dekolonisasi dan juga kolonisasi. Baik. Ya, silakan. Nak salin, silakan. Nak salin, silakan nak salin. Okey. Ingat kita belajar bukanlah untuk semata-mata, bila kita buat latihan, bukan semata-mata untuk mencari jawapan yang betul. Tetapi kita nak tahu fakta sebenar, dari mana fakta itu. Supaya apa? Mengukuhkan ingatan kita. Itu penting. Kita nak long term. Kita bukan nak, hari ni tahu, besok dah tak tahu. Tak. Kita nak long term. Dan kamu beruntung. Kerana kamu masih ada setahun lagi untuk kamu bersiap sebelum SPM. So, untung kamu. Jadi, duduk sini diam-diam. Masuk aku cikgu apa? Duduk dalam kelas ni diam-diam. Sampai SPM tahun depan. Okey. Desentralisasi. Iaitu desentralisasi, iaitu kita kata melepaskan kuasa. Okey, desentralisasi ni iaitu baik kaitan melepaskan pemusatan kuasa. Okey, kepada melepaskan pemusatan kuasa kepada pihak lain. Untuk kita kata sebagai untuk menjalankan ataupun untuk melaksanakan tanggungjawab. So itu desentralisasi, melepaskan pemusatan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan tanggungjawab. Sentralisasi maknanya pemusatan kuasa. Ini sebenarnya adalah sentralisasi. Dasar pemusatan kuasa, centralize. Centralize itu je. Kan? Okey, boleh faham kolonisasi, dekolonisasi, sentralisasi, desentralisasi. Kamu dah macam yang lain-lain semua macam memanglah kan kamu rasa macam penat nak fikir semua kan, tapi open your mind. Open your mind. Okey. Bukalah minda anda. Okey. Baik, alright. Okey, soalan yang ke-10. Kita lihat apakah isu yang dimuatkan dalam majalah Bulan Melayu yang diterbitkan oleh Guru Wanita Johor Bahru. Bulan Melayu. Okey, baik. Sekali imbas tentang Bulan Melayu ini, kamu rasa tentang apa?
Adakah tentang perpaduan rakyat, pendidikan wanita, atau perjuangan bangsa, ataupun perkembangan ekonomi? Okey. So ada yang kata I think wanita. Sebab apa? Sebab dia kata tentang guru wanita. Tak apa. Kita let us guess. Jom kita teka. Nanti kita cek jawapan. Okey. Okey, guru wanita. Ada yang kata guru pendidikan wanita. Lain? Okey. So ada yang kata 10B. Bagaimana dengan Nafi Iman? Nakib. Ica, macam mana Ica? Okey. Nafi, Nakib, Ica, cuba beri jawapan sikit. Soalan nombor 10 ni apa? Buat apa ni? Aduh, ya. Apa yang betul Nakib? Apa yang betul? Apa yang setuju Dan? Kau ni dua-dua orang ni, kalau depan mata aku ni, aku rotan korang. Dua-dua orang ni aku akan hukum korang ni. Hukum dua-dua orang ni, Daniel dengan Nakib ni. Mampu. Apa hukuman dia? Hukuman dia mudah saja. Kita ramai-ramai pegang tangan dia pun semua. Okey, kemudian kita buka kasut dia, kita ambil bulu ayam, kita gosokkan dekat tapak kaki dia dengan bulu ayam tu. Biar dia sampai nangis-nangis dia. Biar dia. Itu memang okey, memang hukuman yang paling kejam. Paling kejam. Tak boleh dekat tapak kaki. Tak apa, kita boleh buat dekat ketiak. Nasib kau lah. Okey, baik. Adakah betul jawapan? Okey, jawapan cikgu pula. Cikgu rasa, okey, majalah Bulan Melayu ini cerita tentang apa? Cerita tentang perjuangan bangsa. Sebab tentang Bulan Melayu. Okey, perjuangan bangsa. Okey, jom kita tengok dia punya jawapan di muka surat 43. Okey, tapi saya tak gini dekat tapak kaki, suka tikau je kan. Ada yang tak gini dekat tapak kaki Okey, baik. Cikgu cakap rasanya betul kot. Okey, baik. Ya je kan. Harus ingat, kadang-kadang cikgu pun boleh salah juga ya. Boleh salah juga. Okey. Nampak tak? Penggerak utama Bulan Melayu, iaitu Ibu Zain, kerap mengikatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Jelas, terang dan nyata. Apakah isu yang dimuatkan dalam majalah Bulan Melayu diterbitkan oleh Guru Wanita Johor Bahru? Jadi iaitu tentang pendidikan wanita. Okey, pendidikan wanita untuk mengangkat wanita. So, yalah betul lah. Okey, ni Guru Wanita di Johor Bahru menerbitkan majalah Bulan Melayu memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. So jawapannya betul, jawapannya adalah jawapannya adalah B. Okey. So bagus. Jawapan itu jawapannya adalah B, pendidikan wanita. Okey. Baik. So 10 adalah B. Baik. Banyak yang kita belajar daripada 10 soalan daripada bab 2 ni, rupa-rupanya ramai di antara kita yang belum menguasai bab yang kedua. Setuju tak? Ramai yang problem pada bab 2 kan? Sebab dia terlalu banyak fakta. Banyak pecahan-pecahan dia pula tu. Baik. So kita lihat seterusnya untuk soalan bab yang ketiga, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Yang ini cikgu yakin Daniel, cikgu lama tak buat quizzes. Itulah. Korang nak buat quizzes ke? Sebab lama dah lemau korang ni kan. Tak, kita tanya majoriti. Soalan ni boring. Cikgu faham soalan ni boring. Korang nak buat quizzes ke? Nafis, Amal Aufa, Kaishan, Anuja, Aina, waiting, Rizky, Fakhrin dan Nazira, serta Dave, atau Sarah Roslan, atau Vines, Sitesh. Okey, bagus. Satu luahan jujur. Okey. Yang lain? Saya okey je cikgu.
Okey je. Korang pun masing-masing macam tak larat aja. Kan? Macam lemau je. Uh-uh. Lemau hari ni. Bukan Ha. past 5 days lemau sebab apa dia? Hmm. Dah cikgu kat sekolah semakin nak push kita untuk exam. Oh. Cikgu sekolah korang dah push dah? Dah start push? Dah mula push. Serius ah? Serius cikgu. Korang baru form 4 lagi, belum lagi mula form 5. Intensive pushing. Okey. So, ianya akan memberikan kawan semua satu tekanan ke? Taklah. Okey. Tetapi dia memberi kita macam apa dia, kepenatan in terms of our daily lives. Oh, okey. So, maknanya memang kata apa, berlaku tekanan lah sebenarnya. Mungkin kalau tak boleh cope. Okey, baik. Exam SPM kita akan diawal dalam bulan Disember atau Januari. Ya, betul. Dan PJ belajar kimia. Allah. Exam lagi seminggu cikgu ya. Dah start buat revision ya. Tak cukup tidur. Masya Allah. First week dah start sekolah. Ada yang left. Boleh ke? Okey je. Saya okey dengan apa. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini. Sangat kepenatan. Sebab duduk dalam kelas dia dan balik rumah penat. Okey. Dan PJ belajar respirasi. Masya Allah, penat sangat. Okey. Baik. Alahai. PJ tu at this time untuk panggil skin. Okey, baik. Mungkin masing-masing ada dia punya ada dia punya idea masing-masing. Tapi kan, cikgu rasa keseimbangan tu penting. Iaitu di antara Yes, belajar dan betul, main cikgu. tu. Ya. Okey, sebab banyak. Ya. So kalau katakan time PJ pun nak buat juga kelas apa semua, cikgu rasa macam is too much lah. Cikgu, tapi apa dia, kat sekolah saya PJ dia actually tingkatkan hari. Like last time only 1 hari, sekarang dia buat 3 hari sekarang. PJ 3 hari? Yup. Because Wah. apa dia, takut nanti stress. Padu kan cikgu? Dahsyat juga tu. Okay, bagus. Bermakna di situ adalah juga inisiatif kan. Ada Okay. juga efisiensi sekolah. Bagus. Maknanya at least ada usaha yang lain lah di mana untuk sekolah imbangkan di antara belajar dan juga physical exercise lah. Okay. So sekolah saya 1 hari je seminggu. Ya, betul. Okay, baik. Kenapa tiba-tiba hari Ica dah makan ke ni? Allahu Akbar. Kau ni nak memancing pula. Kan? Okay. Tak payahlah. Sudahlah tu. Okay, baik. Okay, oleh kerana atas permintaan dan cikgu tahu kamu sebenarnya dah boring semua kan?